Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada kesempatan ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk Nuraihan Ismail untuk sesama mentelaah mengkaji satu kitab yang menarik, namanya Al-Mukhtasarus Saghir fi Sirah Al-Bashir An-Nadhir, yang telah pun diterjemahkan sebagai buku ini bertajuk Mudahnya Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahnya Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku yang berharga cuma RM50 ini, RM49 ini merupakan satu karya hebat ulama Islam yang terkemuka yang namanya Abdul Aziz bin Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adullah bin Jama'ah Al-Kinani Al-Hamawi Al-Dimashqi Al-Misri Al-Syafi'i. Kunyah beliau iaitu Abu Umar, gelarannya iaitu Izzuddin, kelahirannya pada 9 Muharram 674 Hijrah. Tempat kelahirannya adalah bandar Damsyik, Syria. Keluarga beliau terkenal sebagai keluarga yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Ayahandanya sendiri merupakan ketua hakim dan ulama besar di Syam. Keluarga ini telah melahirkan ramai tokoh ulama yang berwibawa. Pemerintahan pada zaman itu adalah kerajaan Mamluk, iaitu Mamalik di Mesir dan Syam. Para guru beliau mencapai lebih pada 1,300 orang. Semenjak kecil lagi beliau telah mempelajari berbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fiqh, sejarah, matematik, bahasa Arab, aqliyah dan sebagainya. Alhamdulillah semua yang hadir. Umilong, terima kasih pada yang beri pada saya star pada pagi ini. Alhamdulillah, Farid Misbah, jazakallah khairan ya. Sejak kecil lagi beliau telah menuntut ilmu daripada ramai ulama di Damsyik. Dikenali sebagai seorang yang sangat teruja dengan ilmu pengetahuan serta menuntut ilmu dari ramai para ulama dan pakar di Syam, Mesir, Hijaz dan banyak lagi. Antara gurunya yang paling utama iaitu ayahandanya sendiri Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adullah bin Jama'ah Al-Kinani, Imam Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati, Imam Jamaluddin Al-Wajizi, Imam Alauddin Al-Baji Al-Andalusi, Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Dan begitu juga para muridnya sangat ramai kerana beliau sudah mula mengajar sejak usia 20 tahun, iaitu tahun 714 Hijrah. Antaranya yang paling masyhur adalah Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Hafiz Abdul Rahim bin Hussein Al-Iraqi dan ramai lagi. Mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Alhamdulillah semua yang hadir. Maaf tak beritahu mana di kuliah pagi ni. Kesina ulama ahli. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum Jadi kepakarannya dalam ilmu hadis, fiqh, perundangan, sejarah, bahasa Arab dan banyak lagi. Beliau kerjayanya adalah sebagai guru hadis dan fiqh di Zawiyah Imam Asy-Syafi'i, Zawiyah Al-Khashabiyah serta Masjid Jami' Tolun dan Masjid Jami' Al-Akmar. Selain menjadi nazir di kedua-duanya pada tahun 714 Hijrah hinggalah pada hari-hari terakhir beliau, dan antara jawatannya adalah pernah menjadi mufti di Mesir. Kan main tuan-tuan ya, menjadi mufti di Mesir. Bayangkan di Mesir yang penuh dengan ulama itu telah melantiknya Wanzul barakallahu fikum, telah menjadi lantiknya Suria ini menjadi mufti. Maknanya memang berdasarkan kepada beliau ni merupakan seorang yang berkaliber, karismatik, pemimpin yang layak, Kartina Muhammad Dan beliau juga menjadi khatib di Masjid Jadid dan Masjid Al-Qala'ah. Beliau pernah menjadi Menteri Keuangan dan Perbendaharaan Mesir. Masya Allah, hebat beliau bukan saja menghimpunkan ilmu di sudut teorinya, malahan amalinya. Kan itu beliau telah dipilih menjadi Menteri Keuangan di negara Mesir. Dan beliau juga pernah menjadi Ketua Hakim dan Pentadbiran Kehakiman Mesir. Masya Allah, banyak jawatanmu wahai Ibn Jama'ah. Dalam pada itu engkau telah menulis banyak karya, antaranya berada di tangan kita pada waktu ini, iaitu Mudahnya Sirah Nabi kita SAW. Cantik buku ni kan? Kelas warnanya, warna hitam, ada gold, pegang pun sedap, cover. Apa lagi keistimewaannya tuan-tuan? Dalam buku ni juga ada peta-peta yang dibekalkan. Tengok peta, ada artifak Nabi kita SAW. Memang menarik sangat buku ni. Dapatkan dekat www.telagabiru.com.my. Beli online, senang, terus hantar ke rumah tuan-tuan Sampai itu beliau juga menulis banyak buku. Antara buku beliau adalah Hidayatus Salik ilal Mazahib al-Arba'ah fil Manasik awil Manasik al-Kubra.
beliau telah menulis kitab yang merangkumi 4 mazhab, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, berkenaan dengan umrah dan juga haji, ya. Kemudian kitab Manasik Al-Sughra. Kemudian kitab kitab umrah lah, Hadis-Hadis Syarah Kabir oleh Imam Rafi'i kepada kitab Al-Wajiz oleh Imam Al-Ghazali. Beliau juga mempunyai ringkasan tentang sirah Nabi SAW. Ini yang kita sedang bincangkan ni, ya. Kemudian ada yang lain. Tadi Al-Mukhtasar Al-Kabir, ini Mukhtasar Al-Saghir yang berada di tangan kita, yang telah pun diterjemahkan. Alhamdulillah, buat kali pertama diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita. Rani Aisyah, barakallahu fikum. Kali pertama diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita. Sangat penting untuk kita baca. Mudahnya sirah Nabi SAW oleh Ibn Jama'ah. Baik. Kemudian yang keenam, beliau mempunyai kitab yang namanya Penghibur Hati, yang tulus bicara tentang satu yang tiada dalam mana-mana kitab. Nuzhatul Albab Fima La Yujab Fi Kitab. Yang ketujuh, buku beliau, Unsul Muhadara Bima Yustahsan Fil Muzakara. Yang ke-8, Hadis-Hadis At-Tusaiyat Fil Hadis, Hadis-Hadis 9 jalur kepada Rasulullah. Yang seterusnya, yang ke-9, buku beliau, iaitu Syarah Al-Muhazzab Syirazi. Beliau juga memiliki syarah kepada kitab Muhazzab yang menjadi kebanggaan dalam mazhab Syafi'i. Ya, selain daripada syarah beliau adalah syarah Imam Nawawi, namanya Majmu'. Kemudian beberapa komentar yang terdapat dalam kitab Minhajul Talibin, Ta'liq ala Mawadhi' min Minhajul Talibin. Kemudian juga Ta'liqah fi Udaba' Syu'ara Al-Munshidin. Beliau juga memiliki kitab yang berkaitan dengan sastra, pengkajian kepada sastra. Imam Tajuddin Abdul Wahab Subki ada menyebut bahawa beliau merupakan salah satu yang sangat bahagia dunia dan tentunya di akhirat, kerana beliau merupakan pencinta hadis, mencintai, mendengar dan mempelajarinya. Ini pujian terhadap Imam Ibn Jama'ah yang kita sedang baca kitab beliau pagi ni. Masanya dimanfaatkan dengan melakukan perkara-perkara itu. Kata-katanya didengari dan disegani oleh para raja. Seorang yang kuat beribadah serta kerap mengerjakan haji dan kerap berada di tanah haram. Beliau mempunyai satu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tambahan pula nasib yang sentiasa menyebelahinya. Masyhur kata-katanya didengar, berumur panjang dan perwatakannya sangat tenang. Ibnu Qadhi Syuhbah radhiyallahu rahmatullah alaihi berkata, beliaulah ketua hakim, guru kepada para pakar hadis serta pembawa keberkatan kepada muslimin. Izzuddin Abu Umar membesar dan dididik dengan menuntut ilmu. Beliau banyak sekali meneriwayatkan hadis. Selain memberikan dan menulis fatwa, beliau sering menunaikan ibadah haji dan singgah di tanah Haramain. Ini kata Qadhi Syuhbah terhadap Imam Ibn Jama'ah. Al-Wasalan Muhammad Razif, barakallahu fikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang mempelajari kisah hidup seorang wali daripada awliya ilahi salihin, seorang wali pada wali Allah yang telah pun mengabadikan namanya dalam lipatan sejarah yang penuh dengan pujian orang terhadapnya. Tak lain tak bukan menunjukkan kepada kedudukannya, makamnya di sisi Allah, kerana sumbangannya sangat banyak dalam ilmu. Nuri Mahmud Al-Hafiz Az-Zahabi menyatakan beliau dibawa oleh ayahnya untuk belajar hadis pada tahun 725 Hijrah. Beliau sangat banyak belajar dan mendengar hadis serta menumpukan fokusnya terhadap bidang itu. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat baik, saleh, berakhlak mulia dan mempunyai banyak kelebihan. Saya juga belajar daripadanya dan beliau juga meriwayatkan ilmu daripada saya, kata Imam Az-Zahabi, pengarang kitab Syiar Alamin Nubala yang sering saya bawakan kepada tuan-tuan itu. Imam Jamaluddin Ibrahim Al-Isnawi rahmatullah alaihi, beliau berkata bahawa Ibn Jama'ah adalah seorang yang sangat baik penampilannya bila berdepan orang ramai, punya adab yang sangat baik, banyak menendangkan syair yang baik, menulis dengan tulisan yang cantik, lagi pantas, memelihara Al-Quran dan berlapang dada dan banyak menuntut ilmu dan mencintai para ulama. Beliau wafat pada 10 Jamadil Akhir, Jumada Al-Akhirah 767 Hijrah di Mekah ketika berusia 93 tahun. Panjangnya beliau kerana mu'ammaran. Mu'ammaran maknanya apa? Umurnya sangat panjang. Telah dimakamkan berdekatan dengan Imam Fudail bin Iyad di kawasan perkuburan Al-Mu'alla. Kalau tuan-tuan ikut menunaikan ibadah umrah bersama dengan Zazan Travel, insyaAllah saya bawa tuan-tuan ke kubur beliau di kubur Mu'alla. Baik, ini adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang punya jasa besar kepada umat Islam, dan antara bukti besarnya sumbangan beliau kepada ilmu hadis dan ilmu sejarah, maka beliau telah mengarang kitab yang namanya Mudahnya Sirah Nabi ini. Asal kitabnya Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Sirah Al-Bashirin Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Tapi kami telah ringkaskan, kami telah jadikan tajuk ini Mudahnya Sirah Nabi SAW bagi menggambarkan. Betul, memang mudah digambarkan.
Kalau kita baca kitab ini, semuanya dalam bait-bait syair. Ya. Dan diterangkan dalam bentuk yang ringkas, mudah untuk faham. Kalau kita baca buku ni sebulan bersama anak isi, selesai insya-Allah. Baik. Tanpa saya baca pun tuan-tuan baca sendiri buku ni. Terima kasih semua yang hadir. Siti Fatimah. Baik. Ni kita berkenalan sikit. Sebelum seorang penuntut ilmu mempelajari ilmu, sewajarnya dia mengetahui 10 asas awal kepada ilmu terlebih dahulu. Kesemua 10 asas itu telah dirangkumkan oleh Imam As-Sabban dalam nazam syairnya, Inna mabadi'a kulli fannin ashara al-hadu wal mawdu'u thumma thamara wa fadluhu wa nisbuhu wal wadi' al-ismu al-istimdadu hukmu syari' masail wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara al-jami'a hadha syarafa. Sungguhnya prinsip asal ilmu ada 10 perkara. Yang pertama, ta'rif subjek kajian. Kemudian faedahnya, kelebihannya, nisbahnya dengan ilmu yang lain dan peletak asasnya, namanya, sumber pengambilannya dan hukum syarak untuk mempelajarinya. Masalah bahasan yang berdasarkan dalil satu sama lain saling melengkapi. Siapa yang mengetahui kesemuanya, saya mendapat kemuliaan. Jadi 10 prinsip ilmu sirah nabawiyah ni. Yang pertama, sirah nabawiyah ataupun sirah Nabi ataupun biografi Nabi. Maknanya perkataan sirah itu berarti biografi Nabi SAW. Ya, biografi Nabi SAW. Sirah maknanya sejarah hidup Nabi kita SAW. Dari segi bahasa, sirah maksud perjalanan lalui oleh seseorang. Ni sara yasiru, sirah maknanya perjalanan, ya. Ataupun keadaan dan hal ihwal. Dari sudut istilah, ilmu yang membahaskan hal ihwal peristiwa yang lalui Nabi dari kelahiran hinggalah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya sirah, ya. Sirah, orang sebut sirah Nabi adalah perjalanan hidup Nabi dan perkara yang berkaitan dengan kehidupan baginda dari kelahiran sampai kewafatan. Itu namanya sirah, ya. Ahlan wa sahlan, Hamidah Zakaria, Sa'adah Abdul Rahim, barakallahu fikum, ya. Jadi ia merangkumi aspek syama'il, iaitu kesempurnaan Nabi di sudut luaran, dalaman, fizikal dan juga akhlak. Ini ahlan wa sahlan. Mukjizat dan dalailun nubuwah, ya, iaitu tanda dan pembuktian Nabi dan juga kerasulan. Al-khasa'is, iaitu keistimewaan dan khususian Nabi berbanding dengan makhluk yang lain. Al-mawaqif, Al-Masalah Nurdiana, iaitu prinsip dan pendirian Nabi dalam menghadapi satu keadaan atau situasi. Al-huquq, iaitu hal dan tanggungjawab yang wajib kita tunaikan terhadap baginda sebagai umat, ya, termasuklah membantu, memuliakan, bersawat dan mencintai baginda SAW. Ar-risalah, Kindan Kadir Rizwan Talib. Jangan lupa share pada teman-teman. Moga-moga ada pahala pagi ni. Lepas kita dengar ceramah kuliah subuh oleh para asatizah tadi, kita lanjutkan sikit waktu. Sekejap je ni. Tolong, ya, Wahyudi, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, Wahyudi Mak Yatim, ya, tolong share pada teman-teman kita yang lain. Dapatkan pahala terpijak, bukan pahala terpijak lah, pahala pada pagi ni mengajak teman-teman sahabat untuk sama datang ke majlis ilmu, ya, walaupun sambil masak Arul walaupun sambil melayan anak, tapi ada peluang untuk dengar sikit sebanyak ilmu. Tengku Latifah yang mulia, tolong share pada teman-teman yang lain. Dah share ke belum? Ummu Fawaz, ahlan wa sahlan. Tolong share pada teman-teman yang lain. Ya, share pada teman lain. Mudah-mudahan dah jadi pahala untuk kita semua. Jangan lupa untuk komen. Mustafa Kamal, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, ya. Baik. Jadi sebarang perkara yang berkaitan dengan hal ihwal Nabi adalah disebutkan dalam kitab ini. Dengar pula faedah mempelajarinya. Faedah mempelajari sirah Nabi SAW, iaitu tujuannya membangkitkan perasaan cinta dan mendalam terhadap Rasulullah, kerana ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak cinta. Ayu-ayu. Terima kasih ayu-ayu. Jazakumullahu anna kulla khair. Moga kita menjadi kunci pembuka kepada kebaikan-kebaikan hari ini, untuk kita mencorakkan hidup mengikut cara Rasulullah SAW, kerana kita sedang baca kitab kelahiran baginda dan kewafatan baginda dalam buku yang ringkas ini, karangan Ibn Jama'ah. Alhamdulillah, terima kasih, ya. Jadi faedah kita mempelajari sirah Nabi juga membanyakkan salawat untuk Nabi, kerana nama baginda sangat banyak dan kerap dinyatakan dalam bahasan. Saya tak langsung bila baca sirah Nabi ni, kita bersalawat kata Nabi, kerana ulang-ulang nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dinyatakan. Wa asfani, ahlan wa sahlan, Junainah, Ruhayah, insyaAllah terus share. Terima kasih Ibn Rahman. Ya Allah, banyaknya pahala untuk tuan-tuan pagi ni, insyaAllah,
Lagi meneladani dan mencontohi Nabi dalam segala situasi. Kan itulah ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Terima kasih semua yang share pada teman-teman yang lain ya. Iaitu maksudnya sungguhnya pada Nabi itu merupakan contoh tauladan yang terbaik bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan kesudahan akhirat serta sentiasa mengingatinya. Lagi, mempelajari sirah Nabi adalah satu usaha untuk mengenali, memahami Al-Quran lebih mendalam dan sunnah serta syariat. Kerana kehidupan baginda tidak lekang, tidak terlepas, tidak dapat dielakkan. Kita akan mengkaji hadis dan juga mengkaji Al-Quran dengan sebab menceritakan kehidupan baginda SAW. Inilah di antara kelebihan-kelebihan membaca sirah Nabi. Buku ini namanya Mudahnya Sirah Nabi SAW. Baik Mudahnya Sirah Nabi berarti kitab ni membawa kepada kita ringkasan sirah Nabi SAW dalam bentuk yang mudah untuk faham. Kelebihan, tidak syak lagi bahawa ilmu sirah adalah antara sebaik-baik ilmu yang mesti dipelajari dikuasai oleh seseorang kerana ia berkaitan dengan sebaik-baik makhluk iaitu Nabi Muhammad SAW, dan dia adalah praktikal dan tafsiran di lapangan yang ditujukan kepada kita, dilakukan oleh Rasulullah terhadap wahyu dan prinsip asas yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi nisbah kaitan ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu sirah Nabawiyah merupakan asas dan dasar kepada ilmu-ilmu yang lain kerana ia membentangkan peristiwa dan praktikal yang sebenar kepada nas dan juga wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tuan boleh dapatkan buku ni daripada www.telagabiru.com.my, beli saya online website. Tajuknya Mudahnya Sirah Nabi SAW. Mudahnya Sirah Nabi SAW. Karangan Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah. Okey. Secara asasnya penulisan hadis Nabi telah berlaku semasa hayat baginda seperti dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As yang diizinkan menulis dalam kitab beliau As-Sahifah As-Sadiqah, dan arahan baginda untuk menulis kepada Abu Shah tentang khutbah baginda ketika pembukaan kota Mekah. Kemudian tokoh tabi'in Abban bin Uthman bin Affan, anak Sayyidina Uthman, juga telah mengumpulkan catatan tentang hadis baginda dan mengumpulkannya dalam sebuah kitab. Cuma kitab itu belum ditemui, namun sebahagian besarnya diriwayatkan dan dinukilkan oleh Ibn Ishaq dalam kitab Sirah Nabawiyah beliau yang diringkaskan oleh Ibn Hisham melalui anak muridnya bernama Ibn Ishaq Zakaria Al-Bakai. Itu dia silsilah penulisan sirah Nabi kita SAW. Al-Wasalan Ishaq Mas'aid. Tolong share pada teman-teman yang lain. Tolong bagi komen. Jangan diam je, jangan biarkan saya seorang diri yang menghadap tuan-tuan dekat phone ni. Tolong bagi komen apa-apa. Seronok saya baca komen tuan-tuan walaupun tak baca sepenuhnya. Tak adalah rasa berseorangan ya. Antara tokoh tabi'in yang mengumpulkan catatan sirah adalah Wahab bin Munabbih, Musa bin Uqbah dan Ma'mar bin Rashid. Selain Ibn Ishaq dan Ibn Hisham, Ibn Sa'ad juga mengumpulkannya dalam kitab beliau bertajuk Tabaqatul Kubra yang menjadi rujukan dalam ilmu sirah Nabawiyah. Boleh diiktibarkan bahawa Ibn Ishaq atau Muhammad Ishaq bin Yasar bin Khiyar Al-Madani merupakan peletak asas penulisan sirah Nabi melalui karyanya yang dinamakan sebagai Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ismina Subhandi. Ahmad Suris, insya-Allah. Ahlan wa sahlan. Hukum mempelajari sirah Nabawiyah adalah fardu ain kerana ia berkaitan dengan rukun iman. Dengar tu, mempelajari sirah Nabi sebenarnya fardu ain tau. Itu ia berkaitan dengan rukun iman, keimanan kepada semua Nabi dan Rasul, mengani Rasulullah SAW merupakan asas kepada iman, cinta dan taat yang berakar kukuh dalam lubuk hati. Terdapat dua jenis rujukan dalam penulisan sirah. Yang pertama Al-Quran Karim, yang kedua sumber asasi. Selain itu sumber adalah daripada kitab-kitab sunnah seperti hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim, serta kitab Syama'il. Yang telah dulu kami terbitkan kitab Syama'il Muhammadiyah yang dinamakan sebagai Kenali Rasul kita Muhammad SAW, yang mulia Syarifah Dang Daing. Halo salam kepada semua yang hadir pada pagi ni. Terima kasih kerana sudi memberikan komen. Terima kasih sangat yang kirimkan star kepada saya pagi ni. Terima kasih banyak. Lagi kitab-kitab sirah Nabi yang ditulis yang khusus seperti Sirah Ibn Hisham, kitab tarikh ni maknanya sejarah yang umum, seumpama Tarikh Al-Muluk Wal-Umam oleh Imam Tabari, dan juga Al-Kamil fi Tarikh oleh Ibn Athir, dan Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibn Kathir dan selainnya. Selain daripada itu, sumber rujukan dalam penulisan sirah adalah karya-karya sastra Arab, kitab Rijal Hadis dan periwayatan hadis, kitab fiqh,
kitab nasab, iaitu penceritaan keluarga orang-orang Arab. Baik. Jadi tuan-tuan mulia Allah sekalian, antara perkara yang dibincangkan dalam genre penulisan sirah Nabi, yang pertama iaitu Syama'il Muhammadiyah oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Tirmizi. Kemudian kitab Al-Mawahib Al-Duniyah bil Minah Al-Muhammadiyah Al-Alama Syihabuddin Al-Qustalani. Antara kitab lagi Wasail Usul ila Syama'il Rasul Alama Al-Qadhi Yusuf An-Nabhani. Ni antara kisah, antara genre penulisan sirah Nabi SAW, ya. Syama'il makna menceritakan keistimewaan, kemuliaan, keunggulan kehidupan Nabi SAW dan juga Nabi kita SAW. Muntahasul An-Nusail Usul Al-Alama Abdullah Al-Lahji. Kemudian antara kitab Dalail Nubuwah adalah kitab Al-Imam Al-Asfahani yang namanya Dalail Nubuwah Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfahani. Lagi kitab Dalail Nubuwah Al-Hafiz Al-Bayhaqi. Alhamdulillah kitab ni ada dalam simpanan saya, tuan-tuan. Al-Khasa'is, yang menceritakan lagi lebih terperinci tentang Nabi kita, antaranya Al-Khasa'is Al-Kubra atau Kifayatul Talib Al-Labib fi Khasa'is Al-Habib Al-Hafiz Suyuti. Ini karangan Imam Suyuti. Al-Khasa'is Sughra atau Unmudhash Al-Labib fi Khasa'is Al-Habib Al-Hafiz Suyuti. Dan begitu juga Ghayatul Usul fi Khasa'is Rasul Al-Hafiz Ibn Mulaqin. Lagi kitab berkenaan Maghazi. Maghazi ni berarti hari-hari yang lalu dalam kehidupan Nabi, peperangan dan sebagainya. Al-Maghazi lil-Allama Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Al-Iktifa fi Maghazi Rasul wa Thalasa Al-Khulafa lil-Kala'i. Manzuma Al-Maghazi lil-Allama Ahmad Badawi Al-Majlisi Al-Buhamdi Al-Shanqiti. Inayatu Duja fi Maghazi Khairil Wara Al-Qadhi Hasan Al-Mashat. Al-Jawab Al-Wadi Al-Shahir an Su'al an Ghazawati Al-Bashir Al-Nadhir Al-Allama Ismail Usman Zain Yamani. Ini Imam dari Yaman, tuan. Al-Wasalan. Ni kitab-kitab berkaitan, berkaitan sirah Nabi SAW. Lagi kitab Risalah. Antaranya Risalah Al-Muhammadiyah Al-Alama Saiman Nadwi. Ni ulama dari India, tuan, Nadwi. Terima kasih pada yang kirim ustaz pada saya pagi ni. Terima kasih tuan-tuan sekalian, tahu. Tak terbalas saya tuan. Tanpa tuan-tuan tak ke mana lah saya, Lagi Al-Huquq. Antara kitab berkaitan dengan hak-hak Nabi kita, Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Alhamdulillah kitab ni pun ada dalam simpanan saya. Dan Al-Mawaqif, namanya Da'iyatul Ma'arif fi Sirat Nabi bi Alama Shibli An-Nu'mani. Tuan-tuan tengok, begitu ramai ulama yang telah menulis dalam ilmu sirah Nabi ni, banyak sangat. Beratus-ratus kalau tak ribu pun, tuan-tuan. Semua mereka mencari ridha Allah dan nak mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, masya-Allah. Baik. Saya baca satu mukadimah pada pagi ni, mudah-mudahan ada manfaat dalam pertemuan kita. Alhamdulillah hamdan ala jazili afdalihi wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Segala pujian kesempurnaan bagi Allah atas limpah kurnianya. Selawat dan salam buat penghulu kita Nabi Muhammad SAW dan para pengikut baginda. Amma ba'd. Fa mukhtasarun fi sirati sayyidina Rasulillah SAW. Jama'atuhu min kutubin fil maghazi wa siyar raja' an-naf'i bihi InsyaAllah ta'ala wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ini merupakan kitab catatan ringkas yang membicarakan tentang penghulu kita Rasulullah SAW, yang aku himpunkan berbagai kitab dan kitab maghazi dan sirah berikutan kandungan manfaatnya yang amat besar. Dengan izin Allah, dialah yang berikan kecukupan buat kita dan merupakan sebaik-baik sumber untuk kita bergantung harap. Permulaan oleh Imam Ibn Jama'ah. Baik, beliau pun mula berbicara tentang Nabi SAW, pengenalan tentang Nabi, baru bab yang pertama. Huwa Abu Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abi Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr wa huwa Quraisyun al-Sahih bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'an bin Adnan. Nama baginda ialah Abu Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abi Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, yang digelar sebagai Quraisy mengikut pendapat yang sahih. Ini Fihr ini dipanggil sebagai Quraisy. Daripada situlah berasalnya Quraisy. Bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'an bin Adnan. Ini adalah nama-nama yang disepakati sampai kepada Adnan. Nabi kita adalah seorang Al-Adnani. Itu sebab kita dengar disebut Al-Adnani. Arab yang lain namanya Al-Qahtani. Ini disepakati oleh semua sejarawan, nama Nabi kita sampai kepada Adnan. Adapun dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail, ada persisihan di situ. Bukan persisihan maknanya sampai itu, tidak.
tapi persisihan nama-nama yang berlaku. Tapi semuanya berijma' mengatakan semuanya sampai kepada Nabi Ismail, ya, sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Tapi nama-nama selepas Adnan sampai kepada Ismail itu ada perbezaan-perbezaan. Nama itu tidak konsisten. Tapi daripada nama baginda Islam sampai kepada Adnan, ini disepakati oleh para sejarawan. Buku ni banyak manfaat, ya. Alhamdulillah dapatkan tuan-tuan daripada www.telagabiru.com.my. Boleh baca kat rumah bersama anak-anak. Ringkas je. Saya ada artifak di belakang ni. Kalau kita buka, ya, ada dia punya jadual, ada dia punya peta-peta, ada bahan-bahan sejarah untuk menjadi rujukan. Tengok benda ni pun dah mudah untuk faham apa yang disampaikan ni. Pedang Nabi, capal Nabi, ya, makam Nabi sebagainya. Baik. Dan antara nama Nabi kita, wa min asma'ihi Ahmad wal Mahi wal Hashir wal Aqib wal Muqaffa wa Nabiyut Taubah wa Nabiyur Rahmah wa Nabiyul Malhama wal Fatih wa Abdullah. Nama-nama Nabi kita. Anda boleh buat kuis tau. Ustazah buat kuis kat sekolah. Ummu Mirza. Ustaz boleh buat kuis kepada anak-anak kat sekolah tau. Nama Nabi kita Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffa, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malhama, Al-Fatih, Abdullah. Nama Nabi ada banyak. Bukan saja Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, ya, Al-Aqib, Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malhama, ya, Nabiyut Taubah. Ini adalah nama-nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud? Ahmad yang terpuji. Al-Mahi, yang memadam, menutup. Al-Hashir, baginda merupakan ketua manusia ketika berlakunya perhimpunan di padang mahsyar nanti. Al-Aqib, Aqib yang menuruti Nabi-Nabi yang sebelumnya. Nabiyut Taubah, yang bawa mengajar kita bagaimana bertaubat kepada Allah. Nabiyur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Sebenarnya doa seorang sahabat yang mengalami masalah mata, ya, minta syafaat kepada Nabi kita SAW pada matanya yang sakit, sebagai contoh. Nabiyur Rahmah, ya, syafi'ni fihi. Kalau kita mengalami apa masalah, kita boleh menggunakan bertawasul dengan nama Nabi kita SAW untuk mendapatkan keberkatan. Dan mudah-mudahan yang sakit di kalangan kita disembuhkan oleh Allah SWT. Yang ada kesulitan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Di samping selawat, bertawasul dengan nama Nabi kita SAW, dengan Nabi kita SAW. Selepas wafat baginda pun dibenarkan oleh sebagian besar daripada para ulama. Baik. Kemudian ummuhu Aminah bintu Wahab bin Abdmanah bin Zuhra bin Kilab tufiat wa lahu 6 sinin wa qila 4 wa qila 7 wa qila 8 wa tufiya waliduhu Abdullah wa huwa hamlun al-sahih. Bonda baginda ini namanya Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf binti Zuhra bintu Kilab bin Zuhra bin Kilab. Ya, ibu ini wafat ketika Nabi usia 6 tahun. Walau bagaimanapun disebut dalam sebagian pandangan Nabi pada masa itu usia 4 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun. Pada masa sama ada 4 ataupun 6 ataupun 8, maka ibunya wafat sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling sahih kata Imam Ibn Jama'ah ketika Nabi berusia 6 tahun. Ayah baginda pula bernama Abdullah, wafat ketika baginda masih lagi dalam kandungan berdasarkan pandangan yang paling sahih. Baginda tak pernah berjumpa dengan ayahandanya. Wa wulida bi Makkah amal fil al-mashhur yawm al-ithnain al-ashir min syahri Rabi' al-awwal ina tala' al-fajr ala sahih makhtunan masruran wa qila khatanuhu wa jadduhu Abdul Muttalib yawma sabi'ihi wa ja'ala lahu ma'dubatan wa samahu Muhammadan wa qila khatanahu Jibril hina tahara qalbah. Baginda dilahirkan di Mekah pada tahun gajah, hari Isnin, hari ke-10 bulan Rabiul Awal, ketika terbitnya fajar. Ini adalah persisian para ulama, tuan-tuan. Bila Nabi kita lahir, ya, bulan Rabiul Awal, berapa hari bulan, ada persisian para ulama padanya. Dipilih oleh Ibn Jama'ah pada 10 Rabiul Awal, ya, mengikut pendapat yang paling sahih. Baginda dilahirkan dalam keadaan telah dikhatankan dan telah terputus tali pusatnya. Dikatakan bahawa orang mengkhatankan baginda pula, ada riwayat lain mengatakan Abdul Muttalib sendiri, iaitu pakciknya, pada hari ke-7. Ya, dan ada mengatakan bahawa baginda dikhatankan oleh Jibril ketika Jibril datang untuk menyucikan hati baginda semasa membelah dada baginda ketika berada bersama dengan Bani Sa'ad, bersama dengan ibu angkatnya, ibu susunya bernama Halimatus Sa'diyah itu. Maknanya perkara ini merupakan persisian para ulama. Tak apalah, tuan-tuan, faham? Warda'athu Thuwaiba maulahu Abi Lahabin Yaman, warda'at ma'ahu Aba Salama Abdullah
bin Abdul Asad al-Makhzumi bilaban ibniha Masruhin wa hiya ummu ammihi Hamzah bin Radha'ah wa ikhtalifa fi islamiha. Suwaibah merupakan bekas hamba yang telah dibebaskan oleh Abu Lahab. Beliau telah menyusulkan Nabi beberapa hari. Pada masa yang sama, beliau juga menyusulkan Abu Salamah Abdullah bin Al-Asad Al-Makhzumi dengan susu anaknya, Masruh. Beliau merupakan ibu susuan kepada bapa saudara Nabi, Hamzah. Terdapat perbezaan pandangan para ulama tentang keislamannya. Ada riwayat mengatakan Suwaibah ini masuk Islam. Ada sebahagian mengatakan tidak sempat masuk Islam, tidak masuk Islam. Ada perselisihan para ulama dalam perkara itu, kata Ibn Jama'ah. Ini kata-kata seorang yang layak kita nukilkan kerana beliau merupakan sejarawan. Kalau kita ni kadang-kadang ambil kat internet je, tapi kalau sejarawan macam Ibn Jama'ah, maknanya telah pengkajian daripada 1,500 orang guru dengan kitab-kitab yang dia baca. Tentulah hasil outputnya lebih konkret berbanding dengan kita, tuan-tuan. Kerana para ulama seperti beliau tentunya mengkaji, membaca, mendapat pedoman daripada ramai pihak. Baik, tuan-tuan. Summa arda'athu ummu Kabsyah Halimah Sa'diyah wa radha'at ma'ahu ibna ammihi Aba Sufyan al-Harith bin al-Muttalib bilaban ibniha Abdullah akhi Unaisa wa Jizama wa hiya Shayma aulad al-Harith bin Abdul Uzza bin Rifa'ah Sa'di wa qad qila innahu aslama khutifa bi islami Halima wa Shayma hadhihi allati kanat tahdinuhu ma'a ummiha wa tuwarikuhu wa hiya allati qadimat alayhi fi wafdi Hawazin. Kemudian Ummu Kabsyah iaitu Halimah Sa'diyah pun menyusulkan baginda. Beliau telah menyusulkan juga sepupu baginda iaitu Abu Sufyan Harith bin Abdul Muttalib dengan hasil susu anaknya Abdullah, saudara kepada Unaisa dan Jizama, yang mana beliau lebih kenali sebagai Syayma. Ni susuan Nabi kita SAW, Syayma. Mereka ialah anak-anak Al-Harith bin Abdul Uzza bin Rifa'ah Sa'di. Sungguhnya diriwayatkan bahawa beliau telah memeluk Islam, manakala Halimah pula berlaku perbezaan tentang keislamannya. Halimah Sa'diyah ni pun ada perbezaan pandangan. Rashidah Hamzah. Ada perbezaan pendapat yang mengatakan sama ada beliau masuk Islam ataupun tidak. Ni mak susu Nabi ni. Baik, Syayma lah yang telah menjaga Nabi bersama ibunya dan mangku Nabi di pehanya. Beliaulah yang datang kepada baginda bersama rombongan Hawazin. Baik. Wa kana Hamzah ammu Rasulullah SAW mustarda'an lahu fi Bani Sa'ad bin Bakar فأرضعته أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة فكان حمزة رضيع النبي من وجهين من جهة سويبة ومن جهة سعدية. Hamzah iaitu selaku bapa saudara Nabi sebelah ayah juga telah disusulkan di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Pada satu hari ibunya Halimah menyusulkan Rasulullah ketika baginda bersama dengannya. Oleh itu Hamzah menjadi saudara susu bagi Nabi daripada dua orang individu, iaitu Suwaibah dan juga Halimah Sa'diyah. Baik, akhir sekali. Wa hadanathu ummu Ayman Barakah al-Habashiyah ma'a ummihi wa ba'da mautiha wa kana warithaha min abihi wa kanat dayatahu. Ummu Ayman pula merupakan individu yang telah menjaga Nabi dan ibu Nabi, kemudian tetap meneruskan penjagaannya selepas kewafatan ibu Nabi. Baginda mewarisinya, itu Ummu Ayman, daripada ayahanda baginda. Beliaulah yang menjadi penjaganya. Siapa ni tuan? Ummu Ayman Barakah. Siapa ni? Ini kakak angkat Nabi. Walaupun hamba milik Nabi, tetapi seolah kedudukannya sangat penyayang kepada Nabi. Dan beliaulah yang telah berkahwin dengan hamba Nabi, bekas hamba Nabi bernama Zaid bin Harisah. Dan mereka dikurniakan anak yang sangat mulia namanya Usama bin Zaid. Tak kenal, tak cinta, tuan-tuan. Jom baca buku Mudahnya Sirah Nabi tanpa saya pun tuan-tuan baca kat rumah bersama anak murid kat sekolah. Mudahnya Sirah Nabi pertama kali terjemah dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah kami terjemahkan. Buku yang kelas, warnanya cantik, penampilannya sangat berguna untuk tuan-tuan. Bacalah bersama keluarga, anak-anak dalam kereta sebelum bergerak. Isteri baca ketika kita memandu sikit, dengar sikit sehari sepotong daripada perenggan sirah Nabi ini. Semuanya dalam bentuk ringkasan yang padat dan tepat dan mudah untuk faham. Cuma RM49.90 saja, tuan-tuan. Tak termasuk harga pos. Kat belakang ni tengok ada artifak tau. Ada glosari, artifak, ada peta-peta perjalanan hidup Nabi. Pendekatannya sangat mudah untuk faham dalam bentuk poin-poin saja. InsyaAllah kita baca terus kita faham. Terima kasih tuan atas kehadiran pada pagi ini. Jangan lupa dapatkan kitab Mudahnya Sirah Nabi SAW. Dan bagi tuan-tuan yang nak menyokong Azan Travel, mendapati kuliah ni ada manfaat, tolong dapatkan Birka
Habatus Sauda. Habatus Sauda dengan jenama Birka dari Zazan Travel. Kami ada buat promosi bulan Muharram ni. Ya, macam promosi ada tuan-tuan. Kita juga ada kurma ajwa dari Madinah. Ya, kurma ajwa kita memang import daripada Madinah. Ini adalah Habatus Sauda yang telah diproses. Makan tahu 2 biji pagi, 2 biji petang. Nabi menyatakan siapa makan Habatus Sauda ni, ia merupakan bijirin keberkatan dalam kehidupan kita. Ya, alhamdulillah kami telah proses, mudah untuk digunakan. Boleh letak dalam handbag macam ni. Ramai yang telah mengatakan penggunaannya berkesan. Ya, ada yang mengalami keguguran rambut, ada yang mengalami susah nak tidur malam, ada yang mengalami sakit-sakit sendi. Ya, ada yang makan bersama kelapa dara, rambutnya bertambah lebat. Alhamdulillah, syukur. Dapatkan Habatus Sauda daripada Zazan Travel. Dan tuan-tuan yang ingin pergi menunaikan umrah, jangan lupa tahu, kami trip umrah bermula Syawal bulan 8 ini. 8, 9, 10, 11, 12 semua ada trip. Tolong hubungi kami dan kumpulan yang saya akan pimpin pada 27 dan 12 insya-Allah. Bagi mereka yang mengikuti Tuan Guru Ustaz Sudin dari Melaka, beliau memimpin jemaah sejak bulan 8 sampai bulan 12. Tahun depan pun ada. Jangan lupa turuti kami, ikut kami, kerana umrah bukan setakat umrah penuh tarbiyah. Bukan setakat pelancongan, tapi pelancongan penuh pengisian. Ya, dengan guru-guru ustaz yang kita bawa. Tolong ikuti perkembangan, dan bagi mereka yang minat untuk join menjadi ejen, walaupun tak payah buka cawangan, hanya iklankan on pay. Daftar lengkap, data tuan-tuan, nanti tuan-tuan akan menjadi ejen, affiliate. Dan bagi siapa saja yang pergi menunaikan umrah, membeli barang dari kami, produk dari kami, kitab sebagai contohnya, tuan-tuan akan dapat hadiah tau. Yang tak prinsip ju'alah. Ya, tak? Promote pada orang pergi ataupun orang beli, kita dapat hadiah. Jom tahu. Join on pay di Zazan Travel. Ya. Dan untuk tuan-tuan, kami juga telah mulakan kelas bahasa Arab secara online. Yang telah mendapat manfaat daripada program ini lebih daripada 1.6 juta orang yang telah boleh cakap bahasa Arab dan faham Al-Quran tau. Kaedah ini Telaga Biru menjadi wakil eksklusif dari Saudi. Namanya Arabic for All, Arabia lil Jami'. Join tau. Boleh cek dekat website Telaga Biru. Boleh masuk kelas ini, kami ada online. Kalau nak beli buku saja pun boleh. Tapi saya bimbang kalau beli buku je tak ada disiplin belajar daripada guru yang betul, yang bertauliah dari Saudi, maka takut tak kesampaian nanti. Ramai tahu yang telah join kelab online ni. Antaranya Datuk Fadilah Kamsar, Datuk Muhaya, ramai alhamdulillah. Doktor pakar pun ramai yang masuk. Join tahu. Bunga Buguran insya-Allah saya pimpin pada 27 dan 12. Dan saya galakkan tuan-tuan belajar bahasa Arab bersama kami, kerana kaedah ni telah mendapat manfaat daripadanya jutaan manusia, termasuk di Venezuela, di Amerika Latin, di Europe, di Spain, di Itali. Ramai yang telah belajar. Nak belajar bahasa Arab, Khairuddin Osman, join tau. Pergi ke website Telaga Biru, kemudian klik link itu, insya-Allah saya masukkan juga nanti. Tuan-tuan boleh belajar bahasa Arab secara online. Lebih tepat, lebih mudah untuk tadabbur Quran. Kalau orang tu cerita tadabbur Quran dia tak faham bahasa Arab, bimbang itu satu pembohongan, pendustaan sebenarnya. Kerana orang yang tak belajar bahasa Arab, macam mana nak tadabbur Quran rugi sangat tak belajar bahasa Arab. InsyaAllah nanti saya masukkan link ni untuk tuan-tuan ikuti kelas bahasa Arab secara online bersama dengan guru-guru pakar yang grad daripada Morocco, Jordan, Madinah, Mesir. Mereka ni mengajar kita secara online. Guru-guru ni pula ditauliahkan oleh Arab Saudi sendiri. Kami adalah wakil jualan eksklusif untuk modul belajar bahasa Arab Arabia lil Jami' yang telah terbukti berjasa kepada jutaan manusia menguasai bahasa Arab dalam masa yang singkat. Dulu saya belajar bahasa Arab tuan-tuan 30 tahun, sampai sekarang tak selesai. Nak boleh cakap Arab itu lebih 10 tahun. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, dengan kaedah yang diperkenalkan ni 3 bulan saja tuan-tuan boleh cakap Arab. Nak tak? Join tahu. Affiliate on pay. Terima kasih Ustaz Nolis. Mereka nak belajar bahasa Arab secara online ni, nanti saya masukkan link. Dan jangan lupa bagi tuan-tuan yang hadir, jom join kami di Telegram Sahabat Ustaz Zazan. Ada banyak nota dan doa yang dipelajari kat situ Dan sebelum akhir, saya nak ajar tuan-tuan satu doa. Mudah-mudahan doa ni berguna untuk kita. Amalkan selalu doa ni tuan-tuan. Saya yakin sebahagian besar daripada tuan-tuan telah mengamalkannya. Pendek je doa ni tau. Itu Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman.
Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Maksudnya, ya Allah, Allahumma anfa'ni ma 'allamtani, beri manfaat kepada aku terhadap apa saja yang kau ajar kepada aku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarlah aku perkara yang beri kebaikan untuk duniaku dan juga akhiratku. Wa zidni ilma, dan tambahlah ilmuku, wahai Tuhan. Ya, mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita yang menjuruskan kepada kita untuk melakukan ketaatan, bertambah kemanisan dalam melakukan ibadah kepadanya, diberi kekuatan untuk meninggalkan maksiat kepadanya. Jom amalkan doa ni. Terima kasih Muhammad Fani Ahmad. Barakallahu fikum. Jangan lupa join sahabat Ustaz Azan, Telegram sahabat Ustaz Azan. Nanti doa ni akan saya bekalkan. Dan begitu juga bagi tuan-tuan minat untuk jadi affiliate, tolong klik link yang telah diberikan sebentar tadi. Dan jangan lupa join kami dalam perjalanan umrah penuh barakah, umrah penuh tarbiyah, bukan umrah setakat pelancongan tapi umrah penuh pengisian. Ustaz-ustaz yang saya pilih untuk memimpin tuan-tuan merupakan mereka yang mempunyai keahlian, mempunyai pengalaman mengajar, mendidik masyarakat, dan kami ada modul untuk disampaikan kepada tuan-tuan, insya-Allah. Terima kasih Tifarid, terima kasih semua. Jumpa lagi pada waktu yang lain, dan saya janji tuan-tuan itu nak sampaikan kuliah berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadikan rezeki kita sempit kan. Nanti lain saya maklumkan, insya-Allah. Terima kasih. Sambil makan nasi goreng pagi ni. Jangan lupa dapatkan Habat Sauda dengan nama Birkah dari Zazan Travel. Jangan lupa yang nak pergi melakukan umrah, pergilah bersama dengan kami. Kami memiliki murabi insya-Allah. Setakat ini saja dulu untuk pagi ni tau. Terima kasih semua. Kenang daku dan doamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما رونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih terima kasih semua. Jangan lupa join sahabat Ustaz di Telegram. Terima kasih Nur Hidayah. Terima kasih semua yang hadir, Farid Misbah. Terima kasih pada Haji Hamidah. Terima kasih yang telah share link ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih yang hadiah star kepada saya. Tak mampu nak sebut nama semua. Jamilah Senawi. Terima kasih Muhammad Ashraf. Ahlan wa sahlan semua. Kahrudin Osman. Terima kasih Sekian Yang Mulia Raja Ruzlin. Barakallahu fikum. Nur Liha Ismail. Terima kasih kerana bagi komen, bagi semangat kat saya. Rohana Ma'ilah, Hajar Rohaya. Terima kasih semua Kenang daku dan doamu. Jangan lupa salat sunat duha pagi ni. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khadijah. Terima kasih Hamidi Hasan, Hamidi Hussein. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helmi Taj, terima kasih. InsyaAllah pagi esok saya ada kuliah subuh di Surau As-Sakinah, TTDI Jaya, insyaAllah. Bagi siapa yang kesempatan, jemputlah hadir. Abu Bakar Abdul Aziz, terima kasih. Kalau tak ada pun live di Facebook, insyaAllah. Saudah. Terima kasih Raba'iyah Osman. Terima kasih Wahidah. Terima kasih Faridah Cik Ros. Terima kasih Mak Fendi. Jumpa lagi Terima kasih Zalila Osman Omar. Baik, Faridah Ibrahim. Terima kasih semua. Tak sempat nak sebut nama yang hadir. Syarifah, Yang Mulia Syarifah Azad Abdullah, terima kasih. Khadijah Ismail. Terima kasih Sabaria Said, Nur Syatila. Terima kasih semua. Siti Nolisa Masno. Baik, barakallahu fikum. Wazuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salat duha pagi ni Waktunya telah masuk.